Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua di luar sana. Untuk kali ini kita kongsikan cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran dan surah serta ayat pilihan kita kali ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 84 ke 88. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman 13. Dan saya menganjurkan sahabat-sahabat menggunakan Al-Quran Resam Usmani kerana perkongsian-perkongsian tips-tips tajwid yang saya berikan adalah berkaitan dengan cara penulisan Resam Usmani. Baik, sebelum itu yang baru pertama kali bersama dengan saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. InsyaAllah diharapnya pertemuan ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat sahabat-sahabat mempelajari sesuatu dari perkongsian yang akan diberikan sebentar saya lagi. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini saya ingin menjemput sahabat-sahabat yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, sama ada secara bersemuka ataupun di atas talian, insya-Allah boleh menghubungi kami untuk mendaftar. Baik, tanpa kita melengahkan masa, insya-Allah kita akan masuk kepada bacaan isti'azah. Dan sebelum itu, seperti biasa, pengerasnya, jadi saya mohon kepada sahabat-sahabat untuk menekan button share. Kita sharekan, kita kongsikan kepada orang yang tersayang, kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat serta ahli keluarga kita, insya-Allah,
supaya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran seperti mana kita sedang mempelajarinya sekarang. Baik, dan untuk saya lebih bersemangat, boleh tak saya dapatkan heart dan juga thumbs up, insya-Allah, untuk kita mulakan bacaan kita. Kita lihat kepada bacaan isti'azah, pastikan hamzah dan ainnya itu disebutkan dan dibezakan kerana dia merupakan tempat keluar yang berbeza. A dengan au. Jangan pula kita baca au kerana dua-duanya hamzah, ataupun au dua-duanya ain. Yang betulnya au, a dengan au. Au, kemudian zu di hujung lidah, bila dibacakan dengan nipis, lafzul jalalah 2 harakat. Hi minasyai, syai dibacakan dengan lembut di situ, bukan syai tetapi syai. To nir rajim, nun baris bawah terus naik di atas ra, dan kemudian jim berbaris bawah. Diakhiri dengan ditutupkan rapat mulut, menyempurnakan bunyi mim. Dengar dan ikut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik sahabat-sahabat, insya-Allah kita terus masuk kepada ayat yang ke-84. Wa iz di hujung lidah. Wa iz aqadna sa juga di hujung lidah. Sa dia keluar lebih sedikit daripada zal tadi. Zal pun keluar lidah juga di antara dua gigi, tapi sa ni dia keluar lebih sedikit. Maksud kalau boleh ada sahabat-sahabat yang tolong tulis perkongsian yang saya bagi tahu tadi itu, insya-Allah sepanjang saya berkongsi bacaan ini, mungkin banyak hukum-hukum tajwid yang akan saya sampaikan. Jadi minta sahabat-sahabat yang tidak keberatan, insya-Allah bukan saja sebagai ingatan kita, tapi ingatan kawan-kawan kita, insya-Allah, yang akan juga bersama dengan kita sebentar saja lagi. Kemudian mitsaqakum, izhar syafawi. Di antara tanda izhar syafawi di dalam Al-Quran Dasam Utsmani, ianya diberikan tanda mati. Ada tanda mati asli di situ. Ada tanda sukun di atasnya, ya. Jadi apa perlu kita buat? Bila kita jumpa begitu, kita sempurnakan saja bunyi mim matinya tanpa dipanjangkan. Jadi mitsaqakum, bunyi saja kum terus masuk. La tasfikuna dima'akum. Sekali lagi kita jumpa. Pertamanya dima itu dibacakan 4-5 harakat. Kemudian kum, izhar syafawi sekali lagi. Kemudian terus masuk wala tukhriju, ri menjadi nipis. Kemudian di situ jadi ikhfa. Asalnya hamzah baris atas bertemu nun bunyi an. Tapi di sini jangan pula kita baca anfusakum. Salah. Dia kena baca anfusakum. Jadi itu dibacakan dengan kadar 2 harakat. Kemudian fusakum, di situ idgham mislain, mim mati bertemu mim. Jangan lupa dengungkan 2 harakat baru masuk min. Anfusakum, barulah masuk min. Juga di situ dipanjangkan 2 harakat, hukumnya ikhfa. Ikhfa, apa maksud ikhfa? Menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Nun matinya itu di belakang, di mana disembunyikan? Di belakang huruf yang nak masuk. Jadi jangan betul-betul masuk ke huruf tersebut. Kalau masuk jadi idgham. Jadi ikhfa disembunyikan di belakangnya kadar panjang 2 harakat. Kemudian diyarikum, rikum, ri di situ menjadi nipis. Kemudian izhar syafawi sekali lagi mim mati terus masuk didengungkan 2 harakat. Di situ hukumnya wajibul gunnah. Antara tanda wajibul gunnah ada nun dan ada tanda sabdu di atas nun dan mim. Minta ada sahabat-sahabat yang tolong tulis, insya-Allah. Summa aqqa, ada khalkhalah di situ. Dalam ayat ni komplit ni. Macam-macam, hukum mat ada, hukum khalkhalah ada, hukum nun mati ada, hukum mim mati ada. Banyak sekali di situ. Aqqa ada pantulan, dan bila qaf dan ta, huruf khalkhalah ni ada 5. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Jadi bila qaf dan ta bulatkan mulut, bunyi aqqa begitu. Jangan kita pepeskan jadi aqqa. Tak betul. Dia kena aqqa. Kemudian ror dibacakan dengan tebal. Tum. Bunyi saja tum, izhar syafawi terus masuk. Di situ ikhfa 2 harakat. Kemudian tum. Sekali lagi izhar syafawi. Bunyi saja tum terus masuk.
tashhadun. Bagaimana? Nak ingat banyak? Boleh ingat ke tak boleh ingat ni? Sahabat-sahabat yang bersama dengan saya, apa yang saya kongsikan tadi. Kalau tak boleh ingat, jangan bimbang, insya-Allah. Jangan bimbang, ada cara penyelesaiannya. Apa cara penyelesaiannya? Sekejap lagi saya bagi tahu. Kita bacakan dulu, boleh? Sama-sama dengar dan ikut bersama-sama. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ. Baik, kalau saya wakaf di situ, mungkin ada sahabat-sahabat kalau nak sambung lagi, boleh silakan. Tapi saya nak guide ataupun nak bimbing, mungkin ada kawan-kawan yang mungkin tak sampai nafasnya, saya wakaf di situ untuk mudahkan saya ibtidak balik pada wala tukhriju. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Macam mana? Boleh? Cuba kita baca sekali lagi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ. Sekali lagi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Alhamdulillah, boleh. InsyaAllah sebentar lagi kita akan baca balik satu-satu ayat sehingga akhir, daripada ayat 84 hingga 88. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, boleh tak yang baru bersama dengan kita, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, tekan kata share. InsyaAllah kongsikan dengan ahli keluarga. Sambil belajar pun dapat pahala berkongsi ilmu, insyaAllah. Dengan mudahnya begitu. Hanya dengan menekan button share, insyaAllah kita kongsikan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa berikan heart dan juga like, insyaAllah ya. Diharapnya heart dan like sekarang ini sedang berterbangan seperti mana burung-burung yang sedang berterbangan di belakang saya. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Di situ didengungkan dua harakat, wajibul gunnah, mim sabdu. Di situ ikhfa. Asalnya hamzah berarti bunyi an, tapi bila bertemu ta jadi di dua harakat. Izhar syafawi, bunyikan saja terus masuk. Haulai taqa. Ada pantulan di situ, bulatkan. Tuluna ikhfa sekali lagi di situ dua harakat. Fusakum, izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk. Wa tukhrijuna ri menjadi nipis, fari gitu ya. Dengan fari gitu jadi tebal ya. Bacaan ri di situ, ra di situ dibaca nipis. Di situ hukum idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Jangan lupa masuk beserta dengung. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis idgham bi gunnah, artinya masuk beserta dengung dengan kadar panjang dua harakat. Yang asalnya qan, qaf tanwin dua di atas bunyi qan, tapi di sini bunyi qam, baru masuk min ikhfa, nun mati bertemu kaf. Kemudian kum, idgham mislain sekali lagi dua harakat. Kemudian min ikhfa dua harakat. Di sini saja pun kadang ramai orang terlanggar. Dia tak apa? Dia tak panjangkan, sempurnakan dua harakat. Contohnya dia baca fariqam minkum min diyarihim. Banyak yang baca begitu. Jadi salahlah kalau baca begitu. Sebab apa? Hukum-hukum yang saya nyatakan tadi semuanya kena baca dua harakat. Fariqam minkum min diyarihim, baru masuk diyarihim, ri di situ menjadi nipis. Dan kemudian him izhar syafawi, bunyi saja him terus masuk. Tadhaharuna alaihim,
di situ hukum ikhfa syafawi. Mungkin sahabat-sahabat tolong tulis mim mati jika bertemu ba hukumnya ikhfa syafawi, bacanya dengan kadar panjang 2 harakat. Himbil ba baris bawah terus naik di atas lam. Is hamzah baris bawah bertemu sa di hujung lidah. Is gitu. Jangan baca is. Kalau kita bunyi is jadi huruf sin. Yang kita cari di sini huruf sa. Is biwal miwal od. Ini dal qalqalahnya pula jangan kita bulatkan. Kalau bulatkan jadi dud. Wal od tak betul, dia kena wal od wan kalau kita pilih untuk waqaf di situ. Baik, apa kata kita dengarkan dahulu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqa. Baik, untuk memudahkan bagi sahabat-sahabat yang mungkin tak sampai nafasnya, fariqan saya berhenti ma'iwat di situ jadi fariqa dengan kadar panjang 2 harakat, dan saya ambil balik pada wa tukhriju. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah ya. Kita tengok ayat seterusnya. Wa di situ hukumnya idgham bi gunnah. Asalnya wa in, hamzah baris bawah bertemu nun wa in, tetapi bila datang ya masuk beserta dengung kadar 2 harakat. Wa begitu ya. Wa ya'tukum usara. Bunyi saja kum terus masuk. Usara tufaduhum. Bunyi saja hum izhar syafawi, jangan lambat, terus masuk. Wa huwa muharramun. Ha pedas di situ. Ramun, bunyi saja mun izhar halqi. Di situ hukumnya izhar halqi. Alaikum. Kemudian izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk. Ikhrajuhum. Baik, sekali lagi dengarkan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar, insya-Allah. Jangan lupa menekan button share dan juga berikan heart dan juga thumbs up, insya-Allah, untuk saya lebih bersemangat untuk berkongsi. Baik, kita teruskan. Anfatu gitu, hamzah ya. Anfatu minuna biba ain ya. Jangan bunyi biba bunyi hamzah. Kalau bibak bunyi kaf. Yang kita cari di sini huruf ain. Biba'dil du di tepi lidah, bawakan ke kanan ataupun ke kiri mengikut keselesaan. Biba'dil kitabi wa takfuru wa tak, ada hamas di situ bunyi anginnya. Furuna biba'd, bawakan last sekali, ba baris atas bertemu ain, dia lalu ain kemudian mati di dhad. Makhraj yang terakhir adalah pada dhad. Biba'd, gitu ya. Dengarkan sekali lagi. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Boleh sahabat-sahabat, kita tengok ayat yang seterusnya. Fama, jangan fama. Fama itu apa dia? Bahagian pertanian itu fama. Jangan baca fama. Fama, ma. Jangan ma. Kalau ma nganga luah lagi, burung terbang masuk dalam mulut. Jadi fama gitu saja. 2 harakat. Jaza dibacakan 4 atau 5 harakat. Umay dibacakan idgham bi gunnah. Asalnya uman, man. Mim baris atas bertemu nun bunyi man, tapi datang ya jadi idgham bi gunnah.
Umayyaf, baru masuk yaf. Setelah sempurna 2 harakat, aludha, za di hujung lidah. Lika min, di situ ikhfa 2 harakat. Kum, izhar syafawi. Bunyi saja kum terus masuk. Illa khizyun, di situ ikhfa. Ikhfa 2 harakat. Asalnya khizyun, tapi bila datang fa jadi khizyun. Fil, fa baris bawah terus naik di atas lam. Jadi ya silent, hamzah wasal silent. Di situ alif lam qamariyah. Jadi lamnya jelaskan, bacanya fil bukan fail. Ramai orang baca fil haya, bukan fail tapi fil haya. Feel macam feel good begitu. Bukan fail macam gagal itu. Kalau fail gagal itu memang gagal lah. Memang siapa baca fail memang gagal. Dia kena baca feel haya, ha pedas. Hayatid, tak baris bawah terus naik di atas dal. Di situ alif lam syamsiah. Baik sahabat-sahabat, lihat 2 perkataan tersebut. Al-hayati dengan ad-dunya. Al-hayati, lamnya ada tanda mati, alif lam qamariyah. Ad-dunya, lamnya tak ada tanda mati. Jadi itu bezanya. Kenapa diberikan perbezaan itu, Ustaz? Kenapa diberikan nama bulan dan matahari? Kerana bulan itu sifatnya itu boleh, rupanya itu boleh dilihat jelas. Jadi begitu juga di sini alif lam qamariyah, lamnya disebutkan dengan jelas. Manakala alif lam syamsiah, sifat matahari itu ataupun matahari itu sendiri tak dapat dilihat. Cahayanya saja dapat kita terima. Jadi dia sendiri tak dapat kita lihat, samar. Jadi lam di situ samar, dia tak bunyi al-dunya. Dia terus baca tid dunia. Lam itu tak dijelaskan, tak dibunyikan. Diharapnya penjelasan disebut sikit sebanyak membantu sahabat-sahabat, insya-Allah, membezakan antara alif lam qamariyah dan syamsiah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis perkongsian yang saya berikan tadi. Baik, kita cuba baca bersama-sama. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Boleh begitu, insya-Allah. Diharapnya sahabat-sahabat ingatlah ya, kalau tak ingat jangan bimbang. Sekejap lagi saya bagi jalan penyelesaiannya. Mungkin antara sahabat-sahabat yang tak sempat nak ingat semua yang saya kongsikan dalam perkongsian pengajian kita ini, jangan bimbang. Ada peluang untuk sahabat belajar satu persatu dan diasahkan betul-betul hukum-hukum tersebut, insya-Allah, sehingga benar-benar diingati. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Wayau, jangan baca wayau bunyi keras begitu, tak mau. Dia bunyi lembut di situ. Wayaumal, mim pada atas terus naik di atas lam, alif lam qamariyah di situ. Qiyamati yurad, ra pada atas terus naik di atas dal yang bertanda sabdu. Duna ilah, dibacakan 4 atau 5 harakat. Asyaddil, dil jangan baca del tapi dil. Da baris bawah bunyi di, bila bertemu lam jadi dil. Jangan baca asyaddil tetapi asyaddil. Azab, jangan bunyi a. Kalau a bunyi huruf hamzah, di sini huruf ain baris atas. Azab, za di hujung lidah. Zab, ma'arid li sukun, diwaqafkan di situ dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti asyaddil azab. Salah, dia kena berhenti azab. 2, 4 ataupun 6 harakat, dan ba merupakan huruf qalqalah. Di situ qalqalah kubra. Ada pantulannya. Ya, jangan bunyi azab. Tak betul. Dia kena baca azab. Sekali lagi dengarkan. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Baik, kita terus ayat seterusnya. Wa ma Allah, lafzul jalalah, itu perkataan Allah. Kalau datang sebelumnya baris atas, bacalah dengan wajah yang tebal. 2 harakat la itu, Allah itu ya. Wa ma Allah, baru masuk hu bi ghafilin.
di situ izhar halqi, bunyi saja lin, jangan panjangkan. Terus masuk di situ hukum wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Baru masuk mata, ain jelaskan. Malun. Jangan kita baca ramai, kadang-kadang kita dengar baca macam mana, di akhir tu dia baca amma ta'malun, amma ta'malun. Tak betul, dia kena baca baru masuk ma. Ta'malun. Cuba dengarkan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Alhamdulillah. Boleh sahabat-sahabat begitu. Sekejap lagi insya-Allah kita baca balik daripada awal ayat 84 hingga 88. Baik. Sebelum kita masuk ayat seterusnya yang baru bersama dengan kita, insya-Allah panjang-panjangkan ilmu ini seperti mana Allah merezekikan sahabat-sahabat bertemu dengan saya pada petang ini. Panjang-panjangkan ilmu ini pada ahli keluarga dan sahabat-sahabat. Diharapnya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Memandangkan bulan Ramadan juga tak sampai lagi 2 bulan insya-Allah. Jadi kita nak kali ini, Ramadan kali ini lebih baik bacaan Al-Quran kita berbanding Ramadan tahun lepas insya-Allah ya. Dan juga bagi yang berhajat insya-Allah nak memperbaiki bacaan balik daripada asas, nak membetulkan makhraj-makhraj huruf, sebutan-sebutan huruf, dan juga nak mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu dengan secara yang sistematik, insya-Allah boleh sertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Sahabat-sahabat yang menjadi ahli akan kami kirimkan ke rumah sahabat sebuah buku asas, sebuah buku tajwid dan rakaman buku asas serta buku tajwid, serta mendapat bimbingan daripada kami dari masa ke semasa insya-Allah untuk menguasai bacaan Al-Quran dan banyak lagi kelebihan menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali saja seumur hidup insya-Allah. Sahabat-sahabat akan mendapat belajar sampai bila-bila. Orang Kedah kata boleh belajar sampai matilah insya-Allah ya. Jadi apa tunggu lagi, insya-Allah yang berhajat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Pihak admin kami bahagian pendaftaran akan bantu sahabat-sahabat untuk mendaftar. Baik, insya-Allah kita lihat ayat seterusnya. Tu jangan pula dibaca panjang. Jangan dibaca salah. Bunyi saja terus masuk la. Dibacakan dengan kadar 4 atau 5 harakat. Ulaikal ladzi di hujung lidah. Nash nun baris atas terus naik di atas shin. Tarawul wa baris depan terus naik di atas lam. Jadi di situ ada alif zaidah, alif yang bulat penuh di atasnya, hamzah wasal tidak dibunyikan. Jadi ada 2 huruf silent di situ. Tarawul ha pedas ya. Hayatad ta baris atas terus naik di atas alif lam syamsiah di situ, naik di atas dal. Dunya bil akhirah. Baik, suka juga saya kongsikan di sini dunia, nun mati bertemu ya. Baik, kalau sebelum ini selalu saya kongsikan, mungkin ada sahabat-sahabat tolong tulis poin yang penting ini. Apa dia? Selalunya nun mati bila bertemu ya, apa hukum yang saya bagi tahu? Siapa yang ingat? Siapa ingat tolong tulis. Kita bagi masa 3 second. 1, 2, 3. Masa tamat. Masa tamat. Hukum di situ, hukumnya selalunya nun mati bertemu ya, hukum idgham bi gunnah. Tetapi kalau sahabat-sahabat perasan, hukum idgham bi gunnah, nun matinya kosong, tidak ada tanda mati. Manakala nun mati pada perkataan dunia di sini ada tanda mati. Jadi ingatlah, kalau nun mati yang ada tanda mati dalam Al-Quran Resam Usmani, hukumnya menandakan hukum izhar. Baik, untuk be spesifik di sini nama hukumnya izhar mutlak. Izhar mutlak, mungkin ada sahabat-sahabat tolong tulis. Ada 4 perkataan izhar mutlak. Antaranya ad-dunya, ini perkataan ini, kemudian ada 3 perkataan lagi. 3 perkataan lagi. Apa 3 perkataan itu? Insya-Allah kalau nak tahu ikuti pelajaran daripada saya insya-Allah daripada Fatihah, kita akan kongsikan dari masa ke semasa. Kalau saya bagi tahu semua sekarang nanti tak ingat. Tak ingat. Jadi insya-Allah bila sampai tempatnya saya akan bagi tahu. Setakat ini saya bagi tahu ini dulu perkataan ad-dunya ini. Untuk mengetahui lanjut insya-Allah sertai kami menjadi ahli cepat Quran, insya-Allah kita berikan bimbingan dari masa ke semasa insya-Allah. Yang berhajat boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran.
Kemudian baca bil akhirah kalau pilih untuk waqaf di situ. Ta marbutah, ta simpul bertukar menjadi ha kalau pilih untuk waqaf. Kalau pilih untuk wasal, yakni untuk sambung, dia baca bil akhirati fala. Ti fala, ti nak ke fa jangan lambat. Di situ waqaf sili, sad lam ya itu afdal diteruskan. Kalau nafas panjang silakan. Tapi kalau nafas tak panjang, daripada kita berhenti tak tentu hala, kita berhenti dengan berhenti yang tak betul, jadi adalah lebih baik kita berhenti. Kemudian wasal balik pada ataupun ibtidak balik pada fala yukhaffafu anhumul izhar halqi di situ. Jadi terus masuk humul adza dua harakat, buwala bu nak ke wa jangan lambat ya. Hum izhar syafawi, kemudian yun di situ hukum ikhfa dua harakat. Asalnya yun, ya baris depan bertemu nun bunyi yun, tapi bila datang sad jadi yunsarun. Baik, dengarkan. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan insya-Allah ayat seterusnya. Sekejap lagi kita baca balik bersama-sama. Sebelum itu, sahabat-sahabat, jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan berikan tanda rasa kasih dan sayang sahabat-sahabat kepada saya dan juga kepada cinta kita kepada Al-Quran. Boleh? Baik. Kita teruskan, lihat ayat ini. Walaqad ada pantulan di situ. Jangan pula kita baca walaqad, tak betul. Dia kena ada walaqad. De itu bukan kita buat-buat, dia terjadi dengan sendiri bila kita lepaskan genggaman daripada huruf dal itu. Dua harakat bukan jangan nganga luas lagi burung terbang masuk mulut, orang Kedah kata naya. Naya. Gitu saja. Tai, jangan baca tai. Tai tak betul. Dia kena baca tai. Taina dua harakat. Musal sim baris atas terus naik di atas lam di situ. Kita bawa qafai jangan fai tapi fai. Wa qafaina min di situ hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab maksudnya menukarkan. Apa yang ditukarkan? Nunnya. Kepada apa? Kepada mim. Jadi bunyi nun itu ditukarkan kepada bunyi mim yang nipis sahaja. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Jangan pula kita bunyi macam dengung idgham bi gunnah. Wa qafaina min begitu saja. Jangan pula kita baca wa qafaina min. Itu tak betul. Tak betul. Walaupun kita tukarkan kepada bunyi mim, tetapi mim yang mana? Di sini mim yang nipis saja. Mim dua harakat baru masuk ba. Jangan baca ba jadi bunyi kaf. Ba bunyi hamzah. Jangan kita cari di sini huruf ain. Ba. Dihi. Hi itu dibacakan dua harakat. Maksilah qasirah dua harakat. Bir ba baris bawah terus naik di atas ra yang bersabdu. Bir rusul. Di sini jangan dipanjangkan. Jangan pula ramai kadang-kadang saya dengar baca bir rusul. Tak betul. Jangan panjang di situ. Dia tidak ada huruf mat pada kedudukan kedua terakhirnya. Jadi dia baca bir rusul. Habis begitu saja. Cuba dengarkan sekali lagi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Jelas kan? Alhamdulillah. Kalau jelas, boleh tak dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian saya ini jelas dan bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Baik. Kita teruskan, lihat ayat seterusnya. Sekali lagi ya. Jangan jangan nganga luas. Wa ataina tai.
Na'isab, sab ada pantulan di situ, qalqalah sughra. Namar, namar, na nak kemar, jangan lambat. Jangan baca Isa bin Namar. Salah ya. Na nak kemar, jangan lambat. Kadang-kadang saya bagi tahu ini kenapa? Kerana kadang-kadang banyaknya di situlah lazimnya kebanyakan orang buat silap. Namar, ra di situ menjadi tebal. Jangan baca namar yama, tapi mar. Namar yamal, mimbar di atas terus naik di atas lam. Bayyina, bayyina, ya itu ada sabdu ditekankan. Wa ayyad, wa ayyad, ya itu bersabdu, tekankan ya. Dan ada pantulan qalqalah sughra di situ. Wa ayyadna, nah dua harakat. Hu biruhil, biruhil, ha baris bawah, ha pedas ya, bertemu lam. Qudus, qudus, begitu insyaallah. Sekali lagi. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Baik, alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Baik, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah kita sekarang ini sedang membaca dalam surah Al-Baqarah ayat 84 ke 88. Jadi kalau nak buka Al-Quran silakan. Dan jangan lupa insya-Allah menekan button share ya. Ramai-ramai ni kalau boleh tak? Kalau boleh kita sebelum kita berakhir kita nak gandakan nombor yang bersama live saya sekarang ini insya-Allah. Baik. Minta oleh itu minta tekan seorang sekali. Minta tekan seorang sekali insya-Allah. Baik. Afakullama afakullama, jadi kita baca begitu. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Akum izhar syafawi, rasulun, di situ hukum iqlab. Baik, tanwin baris 2 pada hukum iqlab di dalam Al-Quran Rasam Usmani dia tak tulis 2 kali dhammah itu, tetapi dia beri satu dhammah, diberikan teman dengan mim kecil yang ekor mimnya ke bawah. Begitu juga tanwin 2 di atas, dia bagi satu fathah, dia bagi mim kecil. Begitu juga tanwin 2 di bawah kasratain, dia bagi satu kasrah ditemani mim kecil. Sebab itu saya bagi tahu, saya mengesyorkan sahabat-sahabat bila baca Al-Quran khususnya untuk mendapat bimbingan daripada kami, gunalah Al-Quran Rasam Usmani. Jangan guna resam imla'i. Ya. Kemudian Rasulun ikhlab 2 harakat. Bima la tahwa, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Fusukumus, fusukumus, itu semua satu harakat. Mim baris depan terus naik di atas sin. Tak, ada hamas di situ. Baur, ra di situ menjadi tebal. Tum, izhar syafawi di situ. Bunyi saja tum terus masuk. Fafari, fafari, ri di situ menjadi nipis. Qal, di situ hukum ikhfa 2 harakat. Kadzab, ada qalqalah di situ. Tum, izhar syafawi. Wa fariqan, di situ ikhfa sekali lagi. Asalnya fariqan jadi fariqan 2 harakat. Taqa, taqa, ada pantulan di situ qalqalah. Tulun. Banyak hukum tajwid nak ingat di situ. Tapi seperti biasa jangan bimbang insya-Allah. Kita akan bersama dengan sahabat-sahabat membimbing bacaan Al-Quran. InsyaAllah boleh ikuti dan khatam Al-Quran bersama-sama dengan kami. Dan yang berhajat untuk belajar balik daripada asas dan dapatkan sebuah buku asas dan tajwid yang akan kami kirim ke rumah anda, InsyaAllah boleh join jadi ahli cepat Quran dan kita akan berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut serta mendapat bimbingan secara langsung daripada kami. Kita dengarkan bacaan ayat ini. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Baik, saya pilih untuk wakaf di situ untuk memberikan kemudahan kepada setengah sahabat-sahabat yang mungkin tak sampai nafas. InsyaAllah sekejap lagi kita cuba habiskan. Kemudian kalau sahabat-sahabat berhenti di situ, terus sambung. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun.
Baik, cuba dengarkan sekali lagi. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Baik, alhamdulillah. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa qalu, qalu harakat dan lu juga dua harakat. Wa qalu qulubuna ghulf. Ghulf, qaf baris depan masuk lam bertanda mati dan fa itu kita matikan kerana waqaf kalau kita berhenti untuk berhenti di situ. Wa qalu qulubuna ghulf. Last sekali dia mati di fa makhrajnya. Ghulf, fa di bibir Ghulf begitu. Kalau pilih untuk waqaf, kalau pilih untuk sambung di situ jadi hukum iqlab, tanwin bertemu ba. Wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullah hingga akhir. Begitu. Ya. Cuba kita baca dengan waqaf dahulu. Kemudian bila pilih untuk ghulf terus ibtidak pada bal la'anahumullahu bikufrihim. Ri di situ menjadi nipis. Faqalilam di situ idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim masuk beserta dengung dua harakat. Ma yu'minun. Baik, cuba dengarkan. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Baik, cuba kita baca dengan wasal. Wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Baik, alhamdulillah. Macam mana sahabat-sahabat? Dapat pelajari sesuatu ke tak ni? Kalau dapat mempelajari sesuatu, boleh tak tekan button share seorang sekali dan juga berikan heart dan thumbs up, insya-Allah, untuk saya lebih bersemangat. Baik, sekarang kita nak baca bersama-sama daripada ayat 84 hingga 88. Baik, minta sahabat-sahabat persediakan diri, tarik nafas lepas, perbaiki position cara kita duduk tu, duduk bagi elok. Kita nak baca ni, tarik nafas supaya pernafasan kita jalan dengan cantik, sebab lagi ada ayat yang mungkin panjang, tersemput pula lagi. Tapi sebelum itu, boleh tak yang bagi berhajat untuk kami bantu belajar mengaji Al-Quran daripada asas, kita belajar balik daripada awal sahabat-sahabat, perbetulkan balik makhraj-makhraj huruf hijaiyah, macam mana a ke a, ma ke ma, kita belajar balik yang mana qa, yang mana kha, yang mana ra. Kadang-kadang masih ada lagi yang confuse, ustaz yang mana sa, yang mana sa, dan banyak lagi, insya-Allah. Dan juga kita belajari hukum-hukum tajwid, nun mati, mim mati, idgham, hukum-hukum mat, satu persatu kita datangkan contoh, dan kita akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan buku tajwid, insya-Allah, dan juga rakaman kedua-dua buah buku tersebut, dan banyak lagi keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Jadi yang berhajat untuk kami bantu, boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah. Admin bahagian pendaftaran cepat Quran akan bantu anda mendaftar. Baik, kalau semua dah bersedia, insya-Allah, kalau share pun sudah, heart pun sudah beri, like pun sudah beri, kita akan mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aqadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya sebentar tadi. Baik, insya-Allah sebelum kita berakhir jangan lupa buat pengulangan sahabat-sahabat, insya-Allah ya. Diulang insya-Allah sehingga benar-benar menguasai pelajaran ya. Sekali lagi bagi yang berhajat untuk kami bantu untuk menjadi ahli cepat Quran, apa tunggu lagi? Insya-Allah kita jadikan Ramadan yang akan datang tak sampai 2 bulan lagi ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, insya-Allah, dan kita doakan kepada sahabat-sahabat pencinta Al-Quran semua dipanjangkan umur untuk sampai ke dalam Ramadan kali ini. Ala kulli hal supaya Allah menerima amalan Ramadan dan amalan puasa kita pada tahun lepas, dan Allah panjangkan umur kita untuk Ramadan yang akan menjelang supaya kita dapat laluinya dengan ibadah yang baik untuk kita jadikan sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang berhajat untuk kami bantu untuk belajar Al-Quran daripada asas dan kami kirimkan buku asas dan tajuk ke rumah anda,
komen di sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah untuk menjadi ahli. Jangan bimbang, tidak ada yuran komitmen setiap bulan dan tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali saja seumur hidup. Dan juga mohon sahabat-sahabat menekan button share sebelum kita berakhir, dan jangan lupa selepas ini subscribe YouTube channel kita Fatihah TV dan tekan notifikasi untuk mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kami berikan. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap, yang salah, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, dan juga insya-Allah yang berhajat untuk belajar. Selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit, sahabat-sahabat boleh tonton bagaimana kaedah yang kami gunakan untuk belajar mengaji Al-Quran daripada asas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.